Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, sehingga-hingga berkhilaf mereka itu ulama usuluddin. Adakah tahqiq ia sifat maknawiyah pada dirinya diri 7 sifat tu. Tu. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tafsiratul Adani bi Alhani Bakuratil Amani yang dikarang oleh Syekh pada ataupun Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kata musannif sehingga-hingganya, hak dulu dia syarah, dia kata bahawa sifat ma'ani ni adalah sifat yang lazim bagi sifat maknawiyah ni adalah sifat yang lazim bagi ma'ani. Jadi bukanlah perkara tu perkara yang ada. Bukanlah perkara yang ada pada kharij. Hanyalah sifat ma'ani tu hanya kita dapat dengan kita berfikir sahaja. Lepas tu pula dia kata sehingga-hingga berkhilaf. Sehingga-hingga ni jadi rayah ni. Sehingga-hingga berkhilaf mereka itu ulama usuluddin ataupun mutakallimin. Adakah tahakkuk? Tahakkuk di sini dengan makna adakah wujud? Bukan wujud. Adakah sungguh ia 7 sifat tu ataupun sifat maknawiyah tu pada dirinya diri 7 perkara ataupun pada dirinya diri sifat maknawiyah tu. Seolah-olah khilaf di kalangan ulama. Adakah sifat maknawiyah ni sifat yang bangsa sifat yang tahakkuk pada dirinya? Itu khilaf. Khilaf tu balik jadi 2 kaul. Jadi ada tubik 2 pendapat ataupun keluar dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahawa maknawiyah tu tahakkuk, yakni sungguh pada zihin dan juga sungguh di luar daripada zihin. Itu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga anak-anak buah dia lah, seperti Imam Baqillani, Imam Haramain, banyaklah lagi lah. Imam Sanusi, banyak lagi. Gitu. Jadi pendapat yang kedua pula. Tadi pendapat yang pertama dia kata sifat maknawiyah ni adalah sifat yang tahakkuk, yakni subuk pada dirinya di dalam fikiran dan juga di luar daripada fikiran. Ini pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang membilang sifat maknawiyah sebagai sifat hal. Tapi di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi dan ramai lagi, bahawa sifat maknawiyah ni bukan sifat yang tahakkuk di luar daripada fikiran, hanya tahakkuk di dalam fikiran ataupun hanya sungguh di dalam fikiran. Yakni sifat maknawiyah ni dikira sebagai sifat yang bangsa amrun i'tibariyun. Itu di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kerana kita di sisi Asy'ariyah kita tidak membezakan. Yakni bila kita ada sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala, maka terlazim sekali, tubik sekali keadaan Allah Ta'ala tu. Macam kita kata kapah ni warna putih. Kapah warna putih. Maka putih pada kapah tu dikatakan sifat ma'ani bagi kapah, bagi makhluk tu. Jadi bila kita itlaq lafaz kapas ini putih, maka akan tubik sekali mana? Keadaan kapas yang berwarna putih. Jadi keadaan kapas yang berwarna putih tu di sisi kita Asy'ariyah
kita mengira sebagai sifat yang amrun iktibari. Ada pun di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau ataupun mereka membilangkan sifat maknawiyah sebagai hal. Yakni mana? Yakni bila kita sebut keadaan bila kita sebut kapah ni berwarna putih. Maksudnya kapah tu ada sifat makni bagi kapah tu adalah berwarna putih. Kemudian bila kita kata kapah ni berwarna putih, terlazim sekali mari mana? Keadaan kapas yang berwarna putih. Jadi keadaan kapas yang berwarna putih dihukum di sisi Maturidiyah sebagai hal. Bagi kita Asy'ariyah kita tak ada hal. Jadi sekira-kira tiap-tiap perkara tu hal tak ada. Tiap-tiap perkara tu ada perkara yang wujudi, ada perkara yang amrun iktibari, ada perkara yang makdum. Makdum ni sifat salbiyah lah. Jadi 3 kalau di sisi kita Asy'ariyah. Ni kalau kita tengok dalam kitab Kifayatul Awam. Sebab tu moleknya selepas daripada khatam kitab kitab Syarah Baqaratul Amani ni, molek pergi ngaji kitab Kifayatul Awam untuk cerak lagi. InsyaAllah kalau kita ngaji Kifayatul Awam, selepas daripada kita mengaji Baqarah ni, InsyaAllah apa yang diterang, yang dibahas di dalam kitab Kifayatul Awam akan mudah dicerna dan kita akan mudah faham. Serta tahqiq dua-dua. Mana? Tahqiq kitab Baqarah serta tahqiq Kifayatul Awam. Dua-dua akan jadi tahqiq dalam hati kita, insya-Allah. Jadi kalau kita faham molek kitab Baqarah ni, boleh naik dah. Naik kitab Kifayatul Awam. Tu. Ada orang dia selepas naik Baqarah ni pergi sambung tu dulu. Faridatul Faraid. Bagi saya kurang tepat lah kalau begitu. Sebab Faridatul Faraid ni dia rendah sikit. Maksudnya baca sebelum kita nak masuk ni ngaji kitab Baqarah ni. Gitu. Jadi itu 2 kaul yang kita bahas tadi, bahawa sifat maknawiyah ni ada berlaku khilaf. Ni sehingga berkhilaf mereka itu adakah tahqiq ia 7 sifat tu pada diri sifat. Jadi tahqiq pada diri sifat tu sekira-kira lah ke mana? Iaitu pertambatan. Hak luar ni kita baca dah malam dah. Iaitu mana? Iaitu tu. Tahqiq pada dirinya tu. Iaitu pertambatan sifat ma'ani dengan zat. Jadi pertambatan sifat ma'ani ni dengan zat. Pertambatan mana? Salah baca. Iaitu ni rujuk pada maknawiyah. Gitu. Salah baca dia. Iaitu maknawiyah tu pertambatan sifat ma'ani dengan zat. Zat apa? Zat Allah Ta'ala. Begitu. Jadi di atas pendapat yang mengatakan bahawa yang mengisbatkan hal bagi Allah Ta'ala, maka sifat maknawiyah tu fungsinya adalah untuk jadi pertambatan, untuk jadi pengikat. Pertambatan sama ada pertambatan ke, mengikat ke, menambah ke apa ke. Tu mengkukuhkan boleh apa gitu juga. Mengkukuhkan sifat makni dengan zat. Tak boleh lari sifat makni itu daripada zat, ataupun tak boleh cerah tangga sifat makni itu daripada zat, mesti ada sifat maknawiyah. Ini kalau kita menjalani atas pendapat Maturidi ataupun atas pendapat yang menyabitkan hal ataupun ahwal gitu. Jadi atas kaul yang mengatakan bahawa subut ataupun sungguh ada hal bagi Allah Ta'ala, ataupun yang mengira sifat maknawiyah sebagai hal, maka sifat maknawiyah tu fungsinya di sisi mereka adalah menjadi pertambatan sifat makni dengan zat Allah Ta'ala. Supaya sifat makni tu tak cerai tangga daripada zat, maka mesti ada pengikat dia, mesti ada perkara yang mengkukuhkan sifat makni pada zat Allah Ta'ala tu. Gitu. Iaitulah mana pertambatan tu. Pertambatan tiap-tiap sifat tu. Perkataan mereka perkataan, yakni pendapat mereka gitu. Perkataan dengan makna pendapat, kaul ataupun perkataan lah. Perkataan mereka di sini makna ulama lah. Perkataan mereka yakni ulama yang menyabitkan ahwal, yang menyabitkan, yang mengisbatkan hal ataupun ahwal. Apa beza hal dengan ahwal?
Ahwal tu jamak bagi hal gitu. Yang menyabitkan segala hal. Kalau kita terjemah gitulah. Yang menyabitkan segala hal. Tu habis itu. Jadi atas pendapat mereka yang mengatakan maknawiyah ni dengan makna hal, hak dulu kita bahas tu. Maknawiyah ni kan ada 3 makna. Kita kena ingat dulu. Okey, maknawiyah ada 3 makna. Ada maknawiyah dengan makna mujma'un alaih, iaitu maknawiyah tu fungsi dia sebagai thamaratus sifat. Okey, habis itu. Itu tidak diingkar oleh siapa-siapa pun. Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah pun isbat sifat maknawiyah dengan makna thamaratus sifat. Habis itu. Okey, ada satu lagi hak dikhilaf oleh ulama. Mana? Iaitu maknawiyah dengan makna amrun i'tibari dan juga maknawiyah dengan makna hal. Hak tu diingkar oleh Mu'tazilah. Dua-dua Mu'tazilah ingkar. Mana? Ingkarkan maknawiyah sebagai hal, ingkarkan maknawiyah sebagai amrun i'tibariyun. Lagu tu. Jadi atas pendapat yang mengatakan bahawa maknawiyah dengan makna hal, iaitulah fungsi maknawiyah tu adalah menjadi penambah sifat ma'ani bagi zat Allah Ta'ala. Baik ni, habis itu. Ni perkataan mereka yang menyabitkan ahwal. Habis. Maka jadilah ia 7 sifat tu. Maka jadilah ia 7 sifat tu daripada sifat. Tu. Maka jadilah ia 7 sifat tu daripada sifat, yakni daripada segala sifat yang wajib tahu. Begitu. Sifat ni sebenarnya ia tiru Arab jugalah ni. Sebab Arab bila letak alif pada fa tu menunjukkan lafaz tu jamak. Jadi kalau sifat, kalau sof, ada huruf sof, ada huruf fa, ada huruf marbutah. Itu panggil sifat. Tu maknanya apa? Sifat dengan makna mufrad. Kalau sifat ada alif pada fa, dia panggil lafaz jamak. Jadi sifat yang segala sifat. Maka jadilah ia 7 sifat ma'nawiyah kita tengah bahas lah ni. Ataupun yang lagi akan dibahas tu. Daripada sifat, yakni daripada segala sifat yang wajib kita ketahui. Pula gitu. Dia takdir dia hazas hanyok situ tu. Habis. Maka cukuplah bilangan maka cukuplah bilangan sifat, yakni segala sifat yang wajib, yang mesti, yang dituntut oleh syarak. Wajib di sini kat mana? Wajib syarak lah. Yakni syarak suruh kita sebagai suruh yang putus. Talabul fi'li talaban jaziman. Tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Tuntut yang putus tu lagu mana? Sekira-kira lagu mana? Tu yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarukihi. Diberi pahala bila kita buat dan diseksa bila kita tinggal. Jadi syarak suruh, syarak tekan ke atas kita supaya kita ketahui. Maka cukuplah bila bilangan sifat, yang segala sifat yang wajib, yang mesti, yang ditekan oleh syarak. Diketahuikan dia kan bilangan atau bukan sifat tadi tu dengan tafsil itu 20. Dengan tafsil itu 20. Apa maksud tafsil? Yakni dengan secara panjang lebar. Yakni kita mesti tahu 3 perkara dalam tiap-tiap pembicaraan sifat, ataupun 4 perkara yang kita kena tahu. Tu. Mana? Yang pertama kita kena tahu sifat bagi Allah Ta'ala tu sifat yang wajib. Yang kedua kita mesti tahu lawanan bagi yang wajib di atas jalan istihalah. Ataupun di atas jalan di atas jalan istihalah lah. Mana misal contoh, bila kita kata Allah Ta'ala tu ada Allah Ta'ala tu mesti ada. Ini dia panggil wujubul wajib. Mesti ada tu panggil wujubul wajib. Tu. Dan yang kedua kita kena tahu apa? Iaitu istihalah. Yakni bila kita kata Allah Ta'ala tu wujubul wajib, ataupun zat yang wajibul wujud, mesti kita kena tahu yang kedua pula. Mana? Tu tentu tidak Allah Ta'ala tu tak ada. Tentu tidak Allah Ta'ala tu tak ada. Itu disebut sebagai istihalah. Istihalah ni tentu tidak. Tak ada Allah Ta'ala. Maknanya tentu tidak tak ada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Mesti Allah Ta'ala ada. Lagu tu.
Dan yang ketiga, kita kena tahu apa? Dalil yang menunjuk di atas wujub ataupun mesti bagi Allah Ta'ala tu ada sifat tersebut yang kita isbat tu, sama ada wujud ke, kita tengah cara tu dulu. Dan yang keempat, kita mesti tahu bahawa dalil yang menunjuk di atas istihalah tak adanya. Lagu tu. Habis. Itu disebut sebagai tafsil. Kena tahu secara perinci. Tak boleh tahu kata Allah Ta'ala tu ada wujud, ada sifat wujud pada dia. Lepas tu tak tahu cara dalam tu. Wujud tu apa? Wujud tu ada zat dia. Tak tahu, tak boleh nak sebut. Wujud. Ya apa? Baca buku ya. Allah Ta'ala tu ada 20 sifat. Dalam buku pun senarai. Pertama wujud, kedua kidam. Kidam dengan makna sedia. Tu je dibaca. Maka tidak lagi terangkat hukum wajib. Tu. Bahkan masih lagi kekal di dalam taklid. Masih lagi kekal masih lagi kekal di dalam taklid. Man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Siapa-siapa yang taklid di dalam ilmu akidahnya, lam yakhlu min tardidi, maka hatinya, imannya tidak akan selamat daripada sok wa syangka. Tu. Jadi kita tidak dapat tidak, yang ini mestilah kita kena tahu secara tafsil sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20. Ni 20 ni kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan ada bagi Allah Ta'ala tu hal. Buat lagu tu. Buat tepi ni, buat anak panah, buat tepi ni, ataupun tulis nombor mana-mana, tulis balik. Apa maksud tafsir dengan 20 ni? Yang ni mesti tahu secara panjang lebar akan 20 sifat. Ini jika menjalani pendapat yang daripada Maturidiyah, Imam Sanusi, dan juga Imam Haramain dan juga Imam Baqillani. Buat lagu tu. Habis. Jadi kalau sekira-kira kalau di sisi mereka yang menyabitkan ada bagi Allah Ta'ala tu hal, tu, maka sifat yang wajib diketahui ada 20. Sifat yang wajib diketahui ada 20. Bukan sifat Tuhan tu 20. Jangan salah faham. Sifat Tuhan bukan 20. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Bukan 20, bukan 300, bukan 1000, bukan 1,000,000. Bahkan banyak lagi tak terhingga pada diri kita. Hanya Allah Ta'ala tahu sifat-sifat kamalat dia. Lagu tu. Allah Ta'ala tahu secara tafsir jugalah. B. Tu. Atau tidak tahakuk dirinya, diri 7 perkara tu, ataupun 7 sifat tu, ataupun dirinya diri maknawiyah tu. Tu. Atau ni atah pada kata adakah atah pada kata ni tahakuk ia pada dirinya. Atas itu, bila atas itu kena baca mulam. Kena baca mula. Sehingga berkhilaf mereka itu adakah tidak tahakuk dirinya. Tu, tidak tahakuk dirinya diri 7 perkara. Tak tahakuk di sini enggak mana tak sungguh. Tak sungguh pada kharij tu. Tu. Kalau kita ubah, kita baca kita lah ke mana? Sehingga berkhilaf mereka itu ulama usuluddin, adakah tidak tahakuk, yakni tidak sungguh pada kharij dirinya diri sifat maknawiyah tu, ataupun dirinya diri 7 perkara tu. Khilaf pula situ kan. Tadi khilaf pertama tadi kata tahakuk pada dirinya. Tahakuk dengan mana? Sungguh pada zihin dan juga sungguh di luar daripada zihin. Itu pendapat yang mengatakan hal. Hak ni kita nak tengok pendapat hak kita pula ni, pendapat Asy'ariyah pula ni. Atau yakni adakah sifat maknawiyah tu tidak tahakuk dirinya diri sifat maknawiyah tu. Tak tahakuk dengan makna tak sungguh di luar daripada fikiran. Hak kita syarah dulu kemarin. Kita syarah dah. Hanya ia mana? Hanya ia 7 sifat tu, ataupun hanya ia sifat maknawiyah tu amrun i'tibariyun. Amrun i'tibari. Ini kalau kita menjalani atas pendapat Asy'ariyah dan juga ataupun pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga
Siapa? Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Buat lagu tu. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebenarnya dah kitab-kitab dia banyaklah keliru sikit. Dia tulis apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi ni berpendapat hal. Jadi lafaz tu sebenarnya keliru lah. Kita kena ubah balik lah kalau kita mengaji macamnya kitab Risalatul Tauhid. Ni hak Jawi tu. Risalatul Tauhid hak Jawi tu. Dia tulis Imam Fakhruddin Ar-Razi ni berpendapat wujud tu sebagai hal. Tu tak tepat lah. Perkataan tersebut kurang tepat. Jadi kita kena tanggung. Hal di situ bukan dengan makna hal seperti Maturidi tu, iaitu jadi pertambatan tu. Bukan. Hal di situ dengan makna dengan makna amrun i'tibariyun di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Aku tu. Jadi sifat maknawiyah ni kalau di sisi kita Asy'ariyah dan juga di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi, sifat maknawiyah tu sebagai amrun i'tibari. Bukan sifat hak ada sungguh-sungguh dak. Nak kata tak ada betul-betul pun tak boleh. Dah kata lagu mana amrun i'tibari ni? Sungguh pada zihin tetapi tidak sungguh di luar daripada zihin. Yang ni sungguh di dalam kepala otak kita tapi tak sungguh bila keluar daripada kepala otak kita. Ni. Tak sungguh tak ada benda tu di luar. Macam kita lah ni kat apa? Bulat pada bola. Bulat pada bola tu dikira amrun i'tibari, bukan benda ada. Hanya kita faham. Faham tu pula mana? Sungguh dia dalam fikiran. Di luar daripada fikiran ada tak? Kat bola tu ada tak bulat? Tak ada bulat. Tak ada bulat pada bola tu. Bulat tu hanya pemahaman kita. Lagu tu. Habis. Hanya ia amrun i'tibari. Iaitu 7 sifat tu ataupun sifat maknawiyah tu berdirinya berdiri dengan makna menumpang lah. Gitu. Berdiri dengan makna menumpang, bukan berdiri dengan makna ada, sebab sifat maknawiyah ni bukan sifat yang ada. Bahkan tak ada ulama yang katakan sifat maknawiyah ni sifat yang ada. Hanya beza antara hal atau amrun i'tibari je. Jadi berdiri 7 sifat tu dengan makna menumpang. Berdirinya erti mana ni? Berdiri pada wadah dah. Berdirinya dengan makna ertinya sifat ma'ani. Pada jaga dah ramai. Jadi berdirinya bukan berdiri maknawiyah. Yang ni ada maknawiyah, ada ma'ani, dan adanya atah mana pula? Atah pada kata atah pada kata berdirinya atas itu. Tu hanya ia amrun i'tibari, iaitu adanya mana sifat ma'ani tu, adanya sifat ma'ani tu pada zatnya Allah Ta'ala. Tu. Jadi di sisi kita Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah ni, bila kita mengisbatkan hal dengan makna amrun i'tibari adalah kefahaman kita berdiri ataupun ada sifat ma'ani itu pada zat. Itulah yang dikira sebagai amrun i'tibari. Apa? Berdiri ataupun ada sifat ma'ani itu pada zat. Itu pemahaman kita berkaitan dengan maknawiyah. Itu maknawiyah kita isbat sebagai maknawiyah amrun i'tibari, iaitu pemahaman kita apabila ada sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Ada keadaan ada sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Tu. Ustaz, bukan sifat ma'ani ni wujudiyah ke? Bukan sifat yang ada ke? Memang diri sifat ma'ani tu memang ada, tapi keadaan ataupun sifat maknawiyah tu, berdiri sifat ma'ani pada zat tu, keadaan berdiri sifat ma'ani pada zat tu, hak tu amrun i'tibari gitu kalau di sisi kita. Habis. Tu. Dan adanya atau pada kata berdiri tu, iaitu amrun i'tibari sebagai apa? Sifat maknawiyah sebagai amrun i'tibari tu adanya sifat ma'ani pada zatnya Allah Ta'ala. Lagu tu. Jadi ada sifat ma'ani pada zat, itu itu sifat maknawiyah di sisi kita. Jadi bukannya kita menafikan maknawiyah secara total. Apabila disebut di dalam kitab-kitab bahawa Asy'ariyah menafikan hal, ya betul, memang Asy'ariyah menafikan hal, tapi bukan menafikan sifat ma'ani hak sungguh tu. Kerana kita isbat sifat ma'ani
isbat sebagai thamaratus sifat, dan juga sama seperti Mu'tazilah, dan juga kita isbat sebagai sifat ma'ani itu sebagai amrun i'tibari. Cuma kita tak isbat ma'ani itu sebagai hal. Tu. Habis. Jadi kalau beza tu lagu mana Ustaz? Bezanya bila kita sebut sifat ma'ani, bila kita sebut sifat ma'nawiyah sebagai hal, jadi makna hal tadi tu adalah pertambatan. Jadi sifat ma'ani tu jadi pertambatan bagi sifat ma'nawiyah tu jadi pertambatan bagi sifat ma'ani untuk ada pada zat Allah Ta'ala. Baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat ni marjuh, bukan pendapat yang muktamad. Bukan pendapat yang muktamad, tapi pendapat marjuh di sisi yang diguna pakai di sisi Imam Maturidi. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa hal sifat maknawiyah tu jadi apa? Sifat maknawiyah tu adalah kefahaman, iaitu berdirinya sifat ma'ani tu ataupun adanya sifat ma'ani tu pada zat Allah Taala. Itu pendapat yang mengatakan amrun i'tibari sebagai pendapat yang mengatakan sifat maknawiyah sebagai amrun i'tibari. Jadi itu khilaf dia lah. Habis. Maka bukanlah ia mana? Maka bukanlah ia tujuh sifat tu. Tujuh sifat maknawiyah tu. Bukanlah sifat tujuh sifat maknawiyah tu sifat, yakni segala sifat. Baca kan ni. Maka bukanlah ia tujuh sifat maknawiyah tu sifat. Tu. Bukanlah sifat, bukanlah tujuh sifat maknawiyah tu sebagai sifat. Tu. Sifat dengan makna sifat yang ada. Bila kita sebut sifat di sini, kalau dia kata sini, tengok, dia kata maka bukanlah ia tujuh sifat maknawiyah tu sifat, yakni sifat yang ada waktu itu. Pemahaman kita sebut bila sebut sifat, yakni sifat yang ada. Sebab dia gini, bila kita sebut Allah Ta'ala tu, bila kita sebut sifat, maka dia ada dua nama ataupun ada dua makna bagi sifat. Makna yang pertama, sifat-sifat ni adalah benda yang berdiri, yakni benda yang ada pada zat. Bila sebut benda yang ada pada zat, jadi sifat ni adalah benda yang ada pada zat, itu merujuk pada sifat ma'ani. Tapi bila kita sebut sifat yang sabit bagi zat, sifat yang sabit bagi zat, itu merujuk pada segala sifat. Sifat mana? Nafsiyah, salbiyah, maknawiyah. Ma'ani pun masuk dalam tu juga. Sebab ma'ani ni ia sifat yang ada lagi sungguh. Sifat yang ada lagi sungguh. Tu. Jadi sifat nafsiyah, salbiyah, dia tidak masuk sifat yang ada. Sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah ni dia tidak masuk kepada sifat yang ada pada zat, tapi dia masuk dalam sifat yang sungguh bagi zat. Lagu tu. Jadi di sini nak kata apa? Maka bukanlah ia tujuh sifat tu. Tujuh sifat apa? Tujuh sifat maknawiyah tu sifat, yakni sifat yang ada, semacam sifat ma'ani. Bukan lagu tu. Lagu tu kita faham. Jadi sifat ni dia ada dua pemahaman lah. Buat topik sikit tak apa. Sifat ni ada dua makna. Yang pertama, sifat dengan makna ada pada zat, iaitu merujuk pada sifat ma'ani. Yang kedua, sifat dengan makna sungguh ataupun sabit bagi zat, maka ia merujuk pada semua sifat, sama ada wujudiyah ataupun sifat yang amrun i'tibari. Buat gitu. Habis. Ni kalau kita menjalani dua-dua lah ni. Tu. Sama ada maknawiyah sebagai hal ataupun maknawiyah sebagai amrun i'tibari pun bukanlah sifat maknawiyah ni sifat yang ada pada zat, tapi sifat yang sungguh bagi zat saja gitu. Sama ada maknawiyah dengan makna hal ataupun maknawiyah dengan makna amrun i'tibari. Habis. Inilah kaul. Inilah mana? Yani inilah tu. Tidak tahakkuk dirinya hanya ia amrun i'tibari tu. Jadi sifat maknawiyah ni bukan sifat je ni sungguh pada luar daripada fikiran, hanya sifat yang amrun i'tibari. Inilah qaul, yakni pendapat yang rajih. Apa pendapat yang rajih? Ini pendapat yang diberatkan. Rajih ni diberatkan maksudnya. Pendapat yang diberatkan maksudnya pendapat yang kuat. Boleh ke apa gitu? Pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad. Boleh ke apa gitu?
Dan inilah makna, dan inilah mana? Inilah tidak tahakkuk dirinya hanya amrul i'tibari tu. Makna nafikan ahwal. Tu nak memperjelaskan. Bila dalam kitab-kitab usuluddin, kitab Jawi ke kitab Arab ke, bila dia sebut makna Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari menafikan hal. Begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi menafikan hal. Menafikan hal tu menafikan hal ke mana? Jadi menafikan hal, yakni menafikan maknawiyah menjadi pertambatan bagi sifat ma'ani tu. Nak jadi sifat ma'ani lagu mana? Faham ni? Kalau kita menjalani pendapat yang mengatakan sifat ma'ani ni sebagai amrul i'tibari, maksudnya apa? Di sisi kita bukanlah sifat ma'ani tu jadi pertambatan bagi zat, bukan. Itu di sisi Maturidiyah tu sebab lagu tu. Hujah di sisi kita apa? Dia kata tak perlu ada pertambatan ke tidak. Sifat tu memang Allah Ta'ala bersifat dengan sungguh-sungguh sifat tu. Qading lagi azali. Tak payah cara dah lah. Dia kata nak lari jauh daripada zat, nak cerai tangga daripada zat. Bahkan sifat ni tak boleh nak cerai tangga daripada zat. Sifat ni bila dia keluar daripada zat, maka dia akan binasa. Arab pun gitu. Arab bila keluar daripada zat atau keluar daripada jirim atau jauhar, maka dia akan binasa. Itu hujah kita. Jadi kita menafikan hal ataupun menafikan ahwal. Dengan makna apa? Yani kita menafikan maknawiyah sebagai jadi pertambatan tu. Tu kita nafi. Habis. Okey. Dan tujuh perkara itu tujuh perkara mana? Tujuh perkara itu yakni tujuh perkara itu sifat maknawiyah tu. Yang pertama daripada segala sifat maknawiyah lah. Yang pertamanya daripada segala sifat maknawiyah, perkara yang diibarat, yakni perkara yang dicakap daripada nyonya perkara. Tu perkara di sini dengan makna sifat lah. Yang pertamanya sifat yang diibaratkan daripada nyonya sifat. Ibarat lagu mana? Ibarat dengan kata hamba. Hamba di sini dengan makna par'ai. Yang ke-14. Jadi yang ke-14 daripada ke-14 daripada 20 itu, daripada 20 sifat yang wajib kita tahu tu, di atas pendapat Imam Maturidi tu, barang yang difaham daripada kata hamba, barang yakni perkara yang difaham, yang direti daripada kata hamba par'ai, kaunuhu ta'ala hayyan. Arti kaunuhu ta'ala hayyan tu, keadaan Allah Ta'ala empunya perhidup. Par'ai terjemah lagu tu. Kita Jawi dulu tulis kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Sebenarnya terjemahan tu pun kurang tepat lah. Terjemahan betul lah ke mana? Kaunuhu hayyan artinya keadaan Allah Ta'ala empunya perhidup. Ataupun keadaan Allah Ta'ala yang berperhidup. Boleh tak begitu? Kalau kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang empunya perkuasa. Lagu tu. Empunya perkuasa. Ataupun keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa. Boleh tak begitu? Habis. Nampak tu? Iaitulah hidupnya Allah Ta'ala. Keadaan yang empunya perhidup tu lah ke mana? Iaitulah keadaan empunya perhidup tu, hidupnya Allah Ta'ala. Tu. Iaitu mana? Iaitu hidup Allah Ta'ala tu. Kalau kita menjalani atas pendapat yang pertama, pertambatan perhidup dengan zatnya Allah. Pertambatan perhidup, yang ni sifat makni hayah tu. Sifat makni perhidup tu dengan zatnya Allah, menjadi pertambatan hidup, pertambatan perhidup dengan zat. Tu. Supaya sifat hayat tu tak lari atau tak cerai tangga daripada zat. Gitu. Itu atas pendapat yang menyatakan hal lah tu. Bukan pendapat yang di sisi Asy'ariyah. Ni mari ayat dah. Atas kaul. Tu. Pertambatan tu, takluk situ ni. Atas ni jadi takluk pada kata pertambatan. Pertambatan tu atas kaul, yakni atas pendapat
Yang pertama, mana pendapat yang pertama? Yang ni pendapat yang menyabitkan hal lagu tu. Pendapat pertama yakni pendapat yang menyabitkan hal, iaitu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Habis. Atau ni atah pada kata pertambatan atau situ. Atau bila atah situ kena baca mula lah. Iaitulah empunya penghidup tu, hidupnya Allah Taala. Iaitu hidupnya Allah Taala tu adanya penghidup dan lekatnya penghidup. Lekat dengan makna tumpang lah. Ni secara majah lah ni. Dan lekatnya penghidup tu, yakni tumpangnya penghidup tu, lekat ada tu pada takluk kedua-dua. Takluk pada kata lekat, takluk pada kata ada. Lekat tu bukan masuk lekat tu stok tu. Lekat di sini kat mana? Tumpang. Tu. Ada sungguh-sungguh lagu tu. Tu. Jadi takluk dua-dua. Dia panggil takluk tanazuk. Ada dan juga lekat tu pada zatnya Allah Ta'ala. Ada pada zatnya Allah Ta'ala. Demikianlah. Demikianlah. Yang ni seperti itu jugalah. Dikatakan pada mentaswirkan 6 perkara yang lagi akan datang sebutnya ia sebut dosa dan kaunuhu hayyan, maka tinggal lagi 6. Tak sifat makni ada 7, maka sifat maknawiyah pada 7. Jadi pada ayat sebut dosa kaunuhu hayyan, tubik lagi lah lagi. Ia baru sebut so. Ia kata mungkinlah gitu juga macam aku hurai ni. Ada 2 pendapat ni. Pendapat pertama jadi pertambatan, pendapat yang kedua jadi maksudnya kan keberadaan ada sifat tu dan lekat pada sifat tu pada zat Allah Taala. Gitu. Begitulah mu juga menghurai segala sifat yang lagi akan datang. Ia tak berhurai panjang-panjang dah. Kalau hurai panjang-panjang kau, panjanglah kitab dia. 3 tahun ngaji tak habis lagi. Habis. Tu mustahil lawannya. Ni pun banyak dah kali dah kita jumpa ni. Mustahil nak dengan makna istihalah lah. Istihalah lawannya atau mutakdim mubtada muakhar khabar muqaddam boleh juga. Istihalah lawannya, lawan kaunuhu hayyan tu ataupun keadaan yang empunya penghidup tu, iaitu lawannya tu, lawan kaunuhu hayyan tu, kaunuhu mayyitan. Arti kaunuhu mayyitan tu keadaannya Allah Taala yang mati. Ni mustahil lah ni. Keadaan Allah Ta'ala yang mati tu. Habis. Yang kedua, yang sifat yang kedua. Yang keduanya daripada 7 perkara. Yang diibarat daripadanya perkara. Mana dah yang diibaratkan daripadanya perkara. Diibarat dengan kata hamba pada yang ke-15. Yang ke-15. Yang kedua di sini kata yang kedua, maksudnya sifat maknawiyah kedua dah. Dengan kata hamba yang ke-15. Jadi yang ke-15 ni yang ke-15 ni daripada 20 lah. Tu riwayat dah daripada 20 itu. Yang 20 sifat yang wajib kita tahu tu barang yang difaham daripada kata hamba kaunuhu aliman. Tu sifat yang ke-15. Arti kaunuhu aliman tu keadaannya Allah Taala empunya pengetahuan. Kita nak baca tak musyarah panjang-panjang dah. Faham dah dulu dah. Tu. Keadaan Allah Taala yang empunya pengetahuan. Itu. Iaitu mana? Keadaan Allah Ta'ala yang punya pengetahuan. Iaitu tahu. Tu. Iaitu tahu tu ataupun pengetahuan tu pertambatan. Ni kalau kita menjalani pendapat yang pertama lah. Jadi pertambatan pengetahuan dengan zatnya Allah Ta'ala. Atau ni atah pada kata pertambatan. Ni kalau kita menjalani pendapat yang kedua. Atau ada pengetahuan dan lekatnya pengetahuan pada zatnya Allah. Ini pendapat yang kedua, maknawiyah dengan makna amrun itibari. Lagu tu. Cumanya kita mengaji dulu ke-15. Ni matan, betul dah matan. Cuma ia tinggal sini ni. Dengan daripada kata hamba kaunuhu aliman. Ni. Jadi matan dia start sini lah. Matang dia start sini, bukan start sini. Sini salah ni. Ni Padang ni.
kurungan ni padang. Bukan matang start sini, matang start sini. Kita ngaji dengan anak-anak murid pada sebut gitulah. Habis habis tu nah. Pertambatan atau pengetahuan yang lekat pada zatnya. Habis mustahil ni istihalah lawannya. Lawan pengetahuan tu, iaitu kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan arti kaunuhu jahilan tu, arti kaunuhu jahilan tu, keadaannya Allah yang bukan banyak ni, yang babuk. Babuk dah. Itulah yang babuk, bukan yang banyak. Salah tu, salah saya tekan ni. Iaitu keadaan Allah Ta'ala yang babuk tu, ketiadaan pengetahuan sekali-kali. Habis. Dan kaunuhu nasian. Ni mana pula ni? Dan yang atas pada kata keadaan yang babuk tu. Atas situ lah. Arti kaunuhu jahilan tu, kaunuhu nasian, arti kaunuhu nasian tu, keadaannya Allah Ta'ala yang lupa. Habis itu berarti. Yang ketiga daripada 7 sifat maknawiyah, perkara yang diibaratkan daripada perkara dengan kata hamba ke-16 daripada 20 itu barang yang difahamkan daripada kata hamba kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Apa kaunuhu qadiran? Arti kaunuhu qadiran tu, keadaannya Allah Ta'ala empunya perhidup, empunya perkuasa. Iaitu keadaan Allah Ta'ala yang empunya perkuasa tu, pertambatan perkuasa dengan zatnya Allah. Ni pendapat pertama. Atau ni pendapat kedua, ada perkuasa dan lekatnya perkuasa padanya pada zat Allah. Tu mustahil, yang istihalah lawan kaunuhu qadiran tu, keadaan Allah Ta'ala yang punya berkuasa tu, iaitu lawannya tu kaunuhu ajizan. Arti kaunuhu ajizan, keadaannya Allah Ta'ala keadaannya Allah Ta'ala yang lemah. Habis. Yang keempat daripada 7 sifat maknawiyah tu, barang yang perkara ataupun cakapan yang diibarat, yang dituturkan daripadanya mana? Nya perkara tu, nya barang tu, dengan kata hamba, pada yang kata ke-17 ke-17 daripada 20 sifat. Daripada 20 itu, yakni 20 sifat tu, barang yang difahamkan daripada kata hamba kaunuhu muridan. Arti kaunuhu muridan, keadaannya Allah Ta'ala empunya perkehendak. Iaitu keadaannya empunya perkehendak tu, pertambatan perkehendak dengan zatnya Allah. Ini pendapat pertama, maknawiyah dengan makna hal. Pendapat yang kedua pula, atau ni atas pada kata pertambatan perkehendak dengan zat tu, atas itu, atau ada perkehendak dan lekatnya perkehendak padanya pada zat Allah. Ni atas pendapat yang kedua, maknawiyah dengan makna amrun i'tibari. Habis mustahil, yang istihalah lawan kaunuhu muridan tu, iaitu lawannya tu kaunuhu kahiran. Kaunuhu kahiran, arti kaunuhu kahiran tu, keadaannya Allah yang benci. Yang benci bukan makna tak suka tu, benci dengan makna tergagah. Benci dengan makna tak mahu buat. Tak mahu buat, tiba-tiba perkara tu terjadi sendiri. Tu. Jadi itu diibaratkan daripada benci. Benci yakni benci tu akan membuat atau meniada. Membuat atau meniada. Meniada apa? Membuat mungkin atau meniadakan mungkin. Itu.
Dan kaunuhu ghafilan atau berkata keadaan beci. Atau berkata kaunuhu kahiran atau situ. Iaitu mana keadaan lawan keadaan apa? Empunya berkehendak tu. Kaunuhu ghafilan, keadaan erti kaunuhu ghafilan tu keadaannya Allah yang lalai. Hak ni mustahil. Lalai tu pada membuatkan mungkin daripada menentukan dia mungkin dengan ikhtiar yakni kehendak barang tu. Dan lalai pada meniadakan atau berkata lalai pada membuat atau situ. Iaitu keadaan apa? Kaunuhu ghafilan tu keadaannya Allah Ta'ala yang lalai pada meniadakan dia mungkin. Nah, Allah Ta'ala tak mau buat benda tu, lepas tu terjadi sendiri. Ataupun Allah Ta'ala tambah lagi meniadakan benda tu, tapi benda tu kita ada sendiri. Tu mustahil lah tu. Habis keadaan lalai pada membuatkan mungkin habis tu. Membuatkan mungkin daripada menentukan dia mungkin dengan ikhtiarnya habis. Dan lalai pada meniadakan dia mungkin. Demikianlah yang kelima. Demikianlah lalai pada meniadakan mungkin dan juga membuatkan mungkin tu. Yang kelima, barang yang diibarat daripadanya barang dengan kata hamba ke-18 daripada 20 itu. Barang yang difaham daripada kata hamba. Apa jadi gini? Tu. Difaham daripada kata hamba kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an ni erti kaunuhu sami'an keadaannya Allah Ta'ala empunya pendengar. Iaitu pertambatan pendengar dengan zatnya Allah. Itu pendapat yang pertama. Iaitu maknawiah dengan mana hal. Atau ni Allah berkata pertambatan. Atau pendengar padanya pada Allah. Atau ada pendengar padanya pada Allah. Ini pendapat yang kedua. Maknawiah dengan mana amru i'tibari. Habis mustahil lawannya, yakni istihalah lawannya. Tu. Lawan ke apa? Kaunuhu sami'an tu, keadaan punya pendengar tu. Kaunuhu asam. Erti kaunuhu tu keadaannya yang tuli. Yang keenam daripada 7. Barang yang diibarat daripadanya barang dengan kata hamba pada yang kata ke-19 daripada 20 itu barang yang difaham daripada kata hamba kaunuhu ta'ala basiran. Kaunuhu ta'ala basiran tu isim fa'il lah dia. Tu. Dalam Quran pun sebut gitu. Habis erti kaunuhu basiran tu keadaannya Allah punya perlihat. Iaitu pertambatan. Ini kalau kita menjalani atas pendapat yang pertama lah. Maknawiah dengan makna hal, ia akan jadi pertambatan. Fungsi kaunuhu basiran tu jadi pertambatan sifat perlihat dengan zat yang pada zatnya Allah. Atau ni Allah berkata pertambatan. Atau adanya mana? Adanya keadaan tu, adanya pelihat tu dan lekatnya pelihat tu padanya pada zat Allah. Habis mustahil. Ini kalau kita menjalani atas pendapat yang kedua lah, maknawiyah dengan makna amru i'tibari. Habis mustahil lawannya, yakni istihalah lawannya. Tu istihalah lawannya, lawan kaunuhu basiran tu, iaitu kaunuhu a'ma. Kaunuhu a'ma erti kaunuhu a'ma keadaannya yang buta. Keadaannya Allah yang buta. Habis yang ke-7 daripada 7 sifat maknawiyah tu, barang yang perkara yang diibarat yang dituturkan daripadanya barangnya perkara dengan kata hamba pada yang kata ke-20 daripada 20 itu, yakni daripada 20 sifat yang wajib kita tahu tu, barang yang difaham daripada kata hamba pada asbab kaunuhu ta'ala mutakalliman. Arti kaunuhu ta'ala mutakalliman tu
keadaannya Allah empunya sifat perkata, iaitu keadaan punya sifat perkata tu pertambatan sifat perkata dengan zatnya Allah. Kali ini kita menjalani pendapat pertama, maknawiyah dengan makna hal, atau adanya atah berkata pertambatan. Atau adanya perkata dan lekatnya perkata padanya pada zat Allah Ta'ala. Ini kalau kita menjalani pendapat yang kedua, maknawiyah dengan makna amru i'tibari. Habis. Mustahil lawannya lawan kaunuhu mutakalliman tadi tu, iaitu kaunuhu abkam. Kaunuhu abkam arti kaunuhu abkam tu keadaannya Allah Ta'ala yang bisu. Ni dalil mustahil. Dalil tu tentu subut. Dalil tentu sabit. Baca tentu sabit ni. Dalil tentu sabit ni tentu sungguh. 7 perkara ini tu. Dan istihalah, yang ni dalil menunjuk di atas istihalah lawan dia tu, itu ialah dalil wujub ada ma'ani, wujub ada sifat-sifat ma'ani, dan istihalah lawannya, lawan wujud ada sifat ma'ani tu. Jadi dalil menunjuk di atas ada sifat ma'ani, dalil itu juga dipakai untuk menunjuk di atas ada sifat ma'nawiyah. Kenapa? Kena lazim antara dua tu. Lazim antara dua tu. Habis. Kerana telah lalu bahawa sifat-sifat ma'ani, diri 7 sifat ma'ani tu lain. Dia kata lain daripada zat. Lain daripada zat. Tapi tak lebih di atas zat. Walaupun lain daripada zat, tapi tak lebih atas zat. Kan kita belajar dulu. Bila sebut ma'ani ni, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Dia bukan zat dan dia bukan lain daripada zat. Apa maksud? Dia sifat. Yang ni sifat yang ada lagu tu. Dia bukan lain daripada zat. Dia kata sifat-sifat ma'ani tu kerana telah lalu bahawa sifat-sifat ma'ani, diri sifat ma'ani tu lain daripada zat. Lain daripada zat. Sifat ma'ani tu bukan zat. Tu. Tapi bukan lebih daripada zat. Ni sifat ma'ani bukan zat. Dan juga bukan benda yang lebih di atas zat. Dah, apa? Sifat lah. Tu. Jawab pening lah. Habis. Maka atas kaul yang menyambikan ahwal, iaitu pertambatan sifat dengan zat. Tu. Di atas pendapat yang mengatakan maknawiyah tu dengan makna hal. Lagu mana? Jika tiada sabit pertambatan tu, kalau tak ada sabit pertambatan tu, nescaya terasing kedua sifat tu. Terasing keduanya ni, sifat ma'ani dengan zat tu. Terasing kedua tu. Mana dah? Pertambatan dengan zat. Okay. Nescaya terasing kedua zat dan juga sifat ma'ani tu. Akan terasing lah kalau tak ada pertambatan tu, akan terasing. Ini atas pendapat yang pertama. Habis. Ini nak terang pendapat pertama tu lah. Padahal aduh. Dia seolah-olah nak kritik lah pula dah. Nak kata apa? Padahal sifat tiada ada sendirinya. Tiada ada sendirinya. Yang ni sifat ni tak boleh duduk sendiri. Moga kita nak faham sifat tu mesti ada pada zat, mesti ada pada mausuf. Tu. Hanya atas jalan, dia kata hanya atas jalan, yakni sifat tu hanya di atas jalan, yakni atas jalan menupan, yakni mesti gitu pai benda lain. Dia tak boleh diri sendiri. Takrif sifat pun maqama maqama bi mausufi atau maqama bi ghairi. Tu. Hanya atas jalan menumpankan mausufnya sifat. Dan atas kedua habis itu. Habis pendapat pertama. Ni atah berkata
Ataf dia kata kaul yang menyabitkan ahwal, atas itu. Maka atas kaul yang kedua, atas kaul yang kedua yang rajih. Kaul yang kedua tu pula yang rajih, yang berat, yang kuat. Itu. Bahawasanya jika tiada sabit pertambatan, mana dah? Tu. Bahawasanya jika tiada sabit ada sifat-sifat itu, mana sifat-sifat itu? Sifat-sifat maknawiyah tu. Jika tiada sabit ada, jika tiada sabit ada sifat-sifat itu, sifat-sifat mana? Sifat-sifat ma'ani tu pada zat nescaya ketiadaanlah ia sifat. Padahal padahal dalil-dalil yang telah lalu di sana menentukan adanya sifat ma'ani. Menentukan adanya sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Lebih hak tu mudah lah tu, nak faham tu. Dan satu yang harus habis itu dah. Dan satu yang harus, kemudian kata musuh ni, dan satu yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala itu, iaitu membuatkan mungkin atau meniadakan dia mungkin. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilmuhu wa atam.